Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Anda bersama saya Syuhaida Arifin dalam Titik Sentuhan terus bertindak. Terima kasih kerana menonton rancangan kami. Malam ini seperti biasa, dua segmen kami akan ketengahkan untuk perhatian anda, iaitu Selamatkah Ma'had Hamidiah dan runtuhnya tebing Bukit Sentosa. Jadi teruskan bersama kami selama setengah jam dari sekarang. Beberapa bantahan telah diberikan untuk mendesak Majlis Perbandaran Kajang menghentikan pembinaan kondominium 36 tingkat yang bakal dibina berhadapan dengan sebuah sekolah agama di Kajang. Namun sehingga kini masih belum ada kata sepakat yang dicapai antara pihak PIBG SMKA Ma'had Hamidiah dan pihak MPKJ. Bersama wartawan kami Rohani Hamdan menelusuri permasalahan yang sedang hangat diperkatakan ini. Butirannya dalam Selamatkah Ma'had Hamidiah. Selagi projek ini tidak dibatalkan, kita tidak akan berdiam diri. Kita akan terus mencari apa saja perkara yang bermasalah tentang projek ini. Jadi kita tunggu apa tindakan seterusnya yang akan dilakukan oleh pihak MPKJ. Sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah SWT agar dibukakan hati pihak-pihak yang berwajib agar pembangunan ini dibatalkan terus dibangunkan di hadapan sekolah kita SMKA Ma'had Hamidiah. Kami penduduk Bandar Berubangi, ibu bapa, pelajar-pelajar akan terjejas dengan pembangunan The Louvre yang setinggi 36 tingkat dengan hampir 500 unit kondominium mewah. Kru Titik Sentuhan sekali lagi turun padang untuk membuat laporan susulan berkenaan isu ini setelah menghadiri sidang akhbar yang diadakan bersama ahli jawatan kuasa PIBG Ma'had Hamidiah dan peguam mereka yang berlangsung minggu lalu. Dalam konteks projek The Louvre ini, bantahan kita ini, pada ketika ini, pada hari ini dan pada saat ini, kelulusan MPKJ bercanggah dan tidak sama dengan kelulusan LLM. Jadi mengikut akta, kelulusan MPKJ tersebut tidak sah dan terbatal di sisi undang-undang. Jadi apabila rancangan tempatan menunjukkan cadangan pembangunan adalah bangunan 4 tingkat tetapi kelulusan menunjukkan bangunan 36 tingkat, maka ada pencanggahan yang kedua. Ini perkara yang kita ambil perhatian dan kita nyatakan dalam bantahan kita. So dalam konteks ini, arti menunjukkan ada jalan masuk dan jalan keluar, tetapi kelulusan projek MPKJ bagi The Louvre ini tidak menunjukkan ada jalan masuk dan jalan keluar, dan pelan kelulusan menunjukkan ianya adalah jalan mati. Itu yang perkara yang ketiga. Dan perkara yang keempat ialah melibatkan traffic impact assessment. Apabila bangunan ini, sebarang pembangunan nak dicadangkan dan diluluskan oleh pihak majlis perlu mengambil kira dari segi lalu lintas, tahap lalu lintas di kawasan tersebut. Setelah isu ini disiarkan dalam Titik Sentuhan pada 16 Jun lalu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah ini masih belum berpuas hati kerana pihak Majlis Perbandaran Kajang tidak mengotakan janji-janji mereka. Ada 2 hari lepas, 9 hari bulan November, pihak PIBG selepas mengemukakan bukti-bukti seawal bulan Mei tahun ini, selepas 6 bulan kita lihat dengan notis-notis yang kita kemukakan kepada MPKJ, kepada ahli-ahli politik, kepada pihak berkuasa negeri, dan kita lihat tidak ada tindakan-tindakan yang konkret. Dan selain pada itu, kita lihat aktiviti di tapak semakin hari semakin rancak. Jadi kita tidak mempunyai pilihan. Pada bulan November kita sudah bermesyuarat dan kita mengemukakan laporan polis. Dan pada 2 hari lepas, laporan polis yang kita kemukakan memperincikan segala pelanggaran aspek-aspek teknikal dan juga perundangan yang telah dilakukan oleh pemaju. Hasil tinjauan kami di Persiaran Hamidiah Kajang,
kerja-kerja pembinaan kondominium tersebut sedang giat dijalankan. Menurut Encik Salahuddin, iaitu ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah ini, stop work order pernah dikeluarkan oleh pihak Majlis Perbandaran Kajang pada 22 April lalu. Namun pada awal Ogos tahun ini, kerja-kerja pembinaan dilakukan semula oleh pihak pemaju. Baru-baru ni saya dengar laporan daripada media massa, MPKJ ada mengatakan tak seinci pun tanah Mat Hamidiah akan diambil lah. Okey, saya nak tekankan di sini, kami tak pernah sebut pun tanah Mat Hamidiah akan diambil untuk projek ini. Memang kami tahu projek ini memang ada sempadan dia sendiri. Jadi tak mungkin kami akan buat laporan yang tanah Mat Hamidiah akan diambil. Apa yang kami sentuh ialah pada satu hari nanti tanah Mat Hamidiah akan mungkin diambil ataupun sekolah akan dipindahkan. Itu yang kami sentuh, bukan seperti apa yang MPKJ katakan tu. Sebenarnya MPKJ tidak pernah menjawab. Dia menjawab soalan yang berbentuk selamat dan tidak menjawab satu pun apa yang kita melahirkan rasa tak puas hati terhadap pelanggaran akta, pelanggaran terhadap bangunan tak patut dibina di sini. Sepatutnya bangunan 4 tingkat kedai sahaja, tetapi diluluskan 36 tingkat, 468 kondominium mewah bersama 30 kedai dan juga ada swimming pool secara terbuka. Dan bayangkan ini sekolah agama, anak-anak belajar agama. Kalau bukan sekolah agama sekalipun tak sesuai, sangat-sangat tak sesuai. MPKJ tak pernah menjawab apa-apa isu kita utarakan. Rakaman video ini jelas menunjukkan yang jentera pembinaan ini boleh membahayakan pengguna jalan raya di Persiaran Hamidiah yang terdiri dari ibu bapa pelajar dan guru-guru yang keluar masuk melalui jalan utama ini. Adakah keselamatan mereka harus diabaikan atau adakah nanti bila sudah berlakunya kemalangan yang meragut nyawa, baru tindakan akan diambil? Itu belum lagi lori-lori trailer yang pernah satu hari berundur ke belakang untuk masuk ke persimpangan ini sehingga membahayakan kereta yang berada di belakang. Saya pernah bertembung dengan trailer yang bawa kes ni. Yang letak atas trailer tu, masa saya nak masuk dia mengundur. Jadi kita bertembung di situ. Itu baru satu lori je, satu trailer je, belum lagi kenderaan-kenderaan lain. Nak membina satu rumah pun kita perlu banyak lori simen lah apa benda kan. Ini kan pula yang bangunan yang begitu tinggi, 36 tingkat. Tentulah keperluan dia lebih banyak. So lebih banyak lagi lah jentera-jenteranya. Jadi benda-benda tu kalau nak tengok tak sesuai lah nak lalu jalan ni. Bertembung dengan kereta ibu bapa, belum lagi budak-budak yang berjalan kaki kan. Dan kita juga, anak-anak kita juga takut bila nak keluar ke jalan, kereta banyak yang masuk dan keluar. Dan itu adalah highway yang sangat sibuk. Dah kesesakan tahap D. Di masa akan datang, kita tak dapat nak jangka bagaimana. Sekarang pun dah tahap D. Kami difahamkan sebelum ini pihak Majlis Perbandaran Kajang pernah mengeluarkan 6 kompaun kerana ketidakpatuhan syarat-syarat kelulusan Plan Infra dan Kerja Tanah kepada pemaju. Ini melibatkan permintaan melebarkan jalan sedia ada kepada 66 kaki, tetapi kini hanya 16 kaki sahaja. Pemaju juga disyaratkan membuat 4 lorong laluan, iaitu 2 lorong masuk dan 2 lorong keluar untuk pembangunan ini. Jalan masuk ini didakwa menjadi sempit dengan sikap pemaju meletakkan kon pembinaan yang telah menutup suku dari jalan di persiaran ini. Penduduk mempersoalkan mengapa rancangan tempatan MPKJ 2020 tidak dipatuhi. Walhal terang-terangan di dalam RT menyatakan hanya bangunan rumah kedai 5 tingkat akan dibina di atas tanah tersebut. Namun akhirnya kondominium ini pula mengambil tempat. Dengan terbinanya bangunan Louvres 36 tingkat ni, dia akan mengubah skala bangunan di kawasan ini. Kalau sekarang ni kita tengok bangunan paling tinggi belakang saya ialah bangunan sekolah. Jadi mungkin dekat belakang lagi ada bangunan 5 tingkat. Itu je paling tinggi. Tapi bila bangunan 36 tingkat ni dibenarkan dibina kat di sini, tanah kosong di sebelah mahat yang lagi besar ni akan dibuat bangunan tinggi juga.
masa tu impak pembangunan akan terasa oleh Mahamedia. Kawasan hadapan sekolah kami akan jam, akan penuh dengan kenderaan. Jadi itu yang kerisauan kami yang akan sekolah ni mungkin satu hari nanti tidak sesuai duduk di sini dan akan dipindahkan. Itu poin kami. Bukannya poin seperti apa yang MPKJ katakan, tanah Mahamedia akan diambil. Jadi akan diambil lah pada satu hari nanti. Itu poin kami. Percaturannya kini bukanlah kerana jalan semata-mata. Ia melibatkan gangguan yang bakal mereka lalui sepanjang kerja-kerja pembinaan ini dijalankan. Ada beberapa fasa pembinaan sehingga sampai suatu masa ia akan memberikan impak yang maksimum kepada fokus anak-anak di Ma'had Hamidiah ini. Dengan ada permulaan pun bisingnya macam ini, kalau nak membina 36 tingkat tu saya tak tahu macam mana bunyi dia. Bising dia macam mana. Saya memang terkilan lah. Saya rasa sangat terpanggil dengan keadaan isu yang berlaku ni. Saya rasa saya lebih pentingkan keselamatan anak-anak lebih kan. Terutama kepada pemaju yang menyediakan pekerja-pekerja asing. Saya rasa sangat terpanggil dengan isu ni, dengan anak-anak yang tinggal di asrama, yang bermalam di asrama. Apa akan berlaku pada diorang. Jadi saya sebagai ibu terasa sangat sedihlah dengan kelulusan projek ni. Saya rasa benda tu mendatangkan banyak masalah pada pihak kami lah. Kalau dah sekarang ni pun dah bunyi bising, terlalu bising. Walaupun jarak kita lebih kurang 10 langkah lah dari sini. Jadi kalau dengan macam ni, boleh bayangkanlah dalam 3-4 tahun akan datang, macam mana bisingnya keadaan di sini. Ini baru mula. Ya, start projek ni baru mula bertapak, baru kecil je baru. Belum tahu lagi untuk 2-3 tahun lagi kan. Ya, kalau dengan adanya yang bising ini, projek ini akan tinggi. Kita belum tahu lagi projek akan sama lagi, turut sama akan naik di tempat-tempat yang sini. Sesuatu yang mungkin tak pernah terfikir di akal. Kesejahteraan yang bakal hilang sedikit demi sedikit. Suasana persekitaran yang bakal berubah. Percambahan dan perkembangan fikiran anak-anak yang bakal dicemari dan hilang fokus. Diharapkan rintihan hati mereka didengari kerana mereka merasakan yang sekolah agama Ma'had Hamidiah ini perlu diselamatkan. Sekolah ialah sekolah kluster kesemelangan. Dah hampir 46 tahun sekolah ni bertapak di sini. Sekolah ni ibarat ikon, ibarat kebanggaan bagi kita umat Islam. Sangat sentimental value bagi kami. Ya? Dan Ma'had di Selangor ada 3 sahaja dan ini di Kajang. Sebelum ini pernah dipindahkan daripada Kajang, daripada bandar, lokasi yang sangat strategik, dipindah di sini. Dan di sini pula diganggu ketenangan sekolah, dah tak kondisi, bising, abuk dan sebagainya. Dah banyak dah demo dah 3 kali, memo pun dah banyak kali, dah ramai dah kami jumpa. Tapi saya rasa yang paling penting, yang berhormat Menteri Besar lah. Dia saja yang boleh pada saya mendengar rintihan kami. Dan saya rasa dia perlu datang tengok. Sebabnya on paper benda ni tak nampak jelas. Kalau dia datang tengok keadaan sini, I think one shot, once dia tengok pun dia dah kata, yeah, I know what they are talking about. Benda ni memang tak patut. Tak patut sangat. So saya harap-harap sangat yang kami dapat ataupun kami dipanggil lah untuk berjumpa MB. Supaya dia mendengar sendiri dan melihat sendiri. Timbul satu persoalan. Selamatkah Ma'had Hamidiah? 3 tahun akan datang, akan terbinakah kondominium elit ini? Dan di mana mereka selepas itu? Jawapannya akan kami dapatkan pada siri yang akan datang. Biarpun Majlis Perbandaran telah pun memberikan jawapan, namun pihak PIBG mendakwa tidak ada satu pun jawapan yang diberikan menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan oleh jawatan kuasa PIBG Ma'had Hamidiah. Nantikan siri kedua ini akan datang, kami akan berehat seketika dan kembali selepas ini.